Okay, semua dah ready? Siapa dah sedia? Saya. Okay, bagus. Okay, Dian dah, Arsya dah. Okay, tutup muzik lah, tak dengar suara kamu. Okay. Okay, good. Tu nampak, angkat tangan. Okay, ada yang belum ready, ingat dah jam 2 dah. Okay, Mawenjin dah ready. Okay, lagi siapa? Mandy pun dah. Okay, Hira, alright, good. So, kita start dengan apakah yang kita akan fokus hari ni Okay. First kali, okay, tu kakak kamu ke? Wen. Okay. First kali, ini bab 1. Okay, bab 1, pola dan jujukan. Okay, pola dan jujukan, dia masuk bahagian B. Jadi kita akan ulang kaji tu. Kita tengok terus soalan. Okay. Ini matematik, cara ulang kaji, kita jawab soalan. Itu cara yang paling senang kamu nak score matematik. Bukan hafal macam baca sejarah, tak ada makna. Okay, kita tengok first. Cikgu besarkan ya. Nampak semua ni jelas? Jelas. Okay, good. Okay, kita baca. Okay, berdasarkan, ini bab 1 pola dan jujukan. Okay, dia cakap berdasarkan susunan Fibonacci 23, 18, P 59, Q 159, 259, cari nilai P dan nilai Q. Okay, macam mana nak cari nilai P? Kamu tambahkan dua nombor sebelum P. Okay, cari P dulu. Okay, cari P dulu. Macam mana nak cari P? Dia kata Fibonacci, jadi kamu tambah 23 tambah 18. Okay, tambah sekarang. Berapa kamu dapat? Okay, kalkulator ada. Berapa 23 tambah 18? 41. Alright, good, Fender. Okay, itu cara cari P. Dua nombor yang belakang dia tambah 23 tambah 18. So, P ialah 41. Sekarang dah ada P, cari Q. Macam nak cari Q? Tadi 41 tambah 59. Okay, berapa kamu dapat? 100. Okay, Allah, sekejap go. Okay, good, 100. Okay, boleh faham ke cara dia? Kamu catat maksud Fibonacci tambahkan dua nilai yang sebelumnya. Kamu catat macam tu. Lepas tu kamu buat P sama dengan 23 tambah 18. Kemudian kamu tulis kat buku kamu Q sama dengan 41 tambah 59. So jawapan dia, tengok P sama dengan 41, Q sama dengan 100. Boleh faham ni? Okay? Okay, next Okay, tengok. Okay, kita baca. Diberi suatu susunan nombor 39, 35, 31, 27, 23, 19. Nyatakan pola bagi susunan nombor itu. Okay, soalan pertama cikgu. Adakah nombor dia makin bertambah atau makin berkurang? Makin berkurang. Okay, very good. Kamu tengok makin kecil nombor dia. Jadi pilihan yang kamu kena pilih, tolak ke tambah? Dah sah lah makin berkurang kan? Tolak 4. Dia makin kecil. Jadi jawapan dia 39 tolak 4N. N bermula dari nombor sifar hingga 4. Faham ni? Faham. Okay. Cikgu buat laju sebab ada banyak lagi bab lain.
Ini kamu dah belajar. Okay, kita tengok seterusnya. Okay. Tentukan sama ada susunan nombor berikut merupakan jujukan atau bukan jujukan. Okay. Tengok yang pertama 6. Nombor yang kedua 12. Bagaimana 12 dihasilkan dari 6? Dia tambah berapa? Tambah 6. Okay, bagus. Tambah 6 kan? Okay. Sekarang 12 kepada 18 tambah berapa? Tambah 12 nak pergi 18 tambah dengan 6. 6 juga. 6 Okay, semua tambah 6, ni 18 tambah 6 dapat 24, tambah 6 dapat 30, tambah 6. Jadi dia konsisten. Jadi dia ialah Jujukan. jujukan. Faham semua? Faham. Okay. Cikgu tunggu yang lain. Ophelia, kita juga nampak dah. Faham? Lagi. Siapa lagi? Alright, go. Ivy, Angelina. Apa lagi nama tadi cikgu tak perasan. Okay. So, kita sambung soalan yang berapa entah. Okay, lengkapkan setiap yang berikut dengan tepat. Tengok, mula-mula dia bagi nombor 11. Lepas tu dia jadi 21. Lepas tu 31. Jadi sini berapa? 41. 41 betul 41. So sini 51, 61. Yang seterusnya? 71. 71. Dia tambah 10 semua. Jadi yang ini 41, sini 71. Senang je. Okay, ini pilih jawapan yang betul bagi menyatakan pola susunan nombor berikut dalam perkataan. Okay, 39, 35, 31, 27, 23, 19. Dia semakin berkurang, dia tolak berapa nombor? 39 tolak 35, dia tolak 4. Okay, good. Tolak 4. Menolak 4 dengan nombor sebelum. Faham semua? Faham. Itu maksud pola dan jujukan. Itu sahaja maksud dia. Okay, cikgu tak nak pergi banyak. So, okay. Kita sambung. Ini poligon. Okay, apakah itu poligon? Poligon. So, sini poligon. Okay. Ini bab berapa poligon ni? Poligon ialah bab 4 tapi dia masuk bahagian B dan C. Tak silap cikgu. Okay. Yang manakah bentuk poligon? Okay, yang mana? A, B, C. Yang mana poligon? C. Salah B. Yang manakah poligon dalam gambar dekat sini? A, B, C. Okay, Ophelia, good. Arshia. A. Okay, poligon dia mesti ada apa cikgu nak sebut? Ada sudut. Lepas tu ada bucu garis lurus. Ini poligon. Dia mesti ada bentuk yang tetap. Yang tertutup. Kamu tengok pilihan yang lain. Dia melengkung kan? Tak boleh melengkung Poligon tak boleh melengkung. Faham? Faham. Okay. Tengok soalan seterusnya poligon. Bukan soalan tadi ke? Pilih yang mana poligon. Tengok A, B, C, D. Okay. Mana poligon? D. Okay, bagus. Sherry ni. Okay. D. Ini bulatan bukan poligon. Ni apa ni, anak panah. Ini bentuk love lagi lah bukan. So jawapan dia D. Okay, ini dia terima. Kenapa dia terima? Sebab dia tak ada melengkung. Dia tak ada melengkung.
Jadi ini poligon tapi poligon anak panah ni poligon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sisi. Ini berapa sisi ni bintang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih ni. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 12 sisi betul? 4, 5, 6. 12 sisi. Kiri 7 sisi, kanan 12 sisi. Boleh semua yang ni? Boleh. Dah catat ke? Kamu catat dah ke? Poligon tidak boleh melengkung. Okay. Dah. Okay, apa soalan dia ni? Apa dia punya soalan? Okay, soalan dia, apakah nama poligon ini? Hexagon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi. Siapa dapat jawab? Very good. Okay, Ophelia. Pentagon. Okay. Kamu dengar sini, kamu catat kamu sekarang. Cikgu sebut, kamu catat sekarang. Ini ialah susunan poligon. Okay. Poligon bermula dengan 3 sisi. Okay, apa nama poligon 3 sisi? Segi apa? Segitiga. Alright, good. Okay, kamu catat 3 sisi, okay, kamu tulis 3 sisi sama dengan segitiga. Okay, 4 sisi sama dengan apa? Ini soalan lain. 4 sisi sama dengan apa nama dia? Segi 4. Segi 4. Okay, good. 5 sisi apa nama dia? Pentagon. Pentagon. Okay, good. 5 sisi pentagon. 6 sisi? Hexagon. Hexagon. 7 sisi? Heptagon. Heptagon. Kan dah pening kan? Jadi kita pun Google. Okay, apa dia? Poligon poligon sekata. Okay, catat ini. Cikgu nak gambar dia je. This. Catat ni. Jadi 3 nama dia segitiga. Kamu catat 4 nama dia segi 4. Kalau 5 sisi nama dia pentagon. 6 sisi hexagon. 7 sisi heptagon. 8 sisi oktagon. Okay, catat yang ni dulu. Lukis dia macam ni. 5 pentagon. Pen hek hek. Pen hek hek. Lepas tu oktagon. Okay. Okay, ini. Okay. Lepas tu apa? Okay, lepas 8, 9. Apa nama untuk 9? Apa dapat? Tak dengar je ke? Slow. Kamu hafal macam ni. Oktagon kan? Lepas oktagon ni macam Oktober. Oktober, November, Disember. Jadi oktagon, nonagon, dekagon. 9 nonagon. 10 dekagon. Faham semua? Boleh? Dah catat? Nanti cikgu post balik gambar ni. Save. Okay.
Okay, kita teruskan. Kita kembali kepada soalan tadi. Okay, apakah nama poligon ini? 5 sisi, jawapan dia ialah pentagon. Okay, very good. Pentagon. Apakah nama poligon di dalam gambar ini? Cikgu nak nama penuh, bukan segitiga sahaja. Okay, apa nama penuh dia? Tengok ada sudut ni. Segitiga sisi. Okay, Sherine apa? Segitiga sisi. Sikit lagi nak betul. Segitiga betul. Segitiga sama kaki. Ada lagi sikit. Ini 90 darjah. 90 darjah ni maksud dia apa? Berdiri 90 darjah maksud dia apa? Segitiga bersudut tegak. Alright, very good. Mandy. Okay. Okay, ini ialah segitiga bersudut tegak. Faham? Ada kamu nampak petak ni? Nama dia segitiga bersudut tegak. Boleh? Okay, tengok ni pula. Apakah nama segitiga di sini? Itu dia bagi macam ni. Maksudnya saiz dia sama, panjang dia sama. Apa nama penuh dia? Segitiga sama kaki. Bukan. Kalau sama kaki, kaki je sama. Ini semua sama. Segitiga sama sisi. Alright, Clarice ke? Alright, good. Ini nama dia segitiga sama sisi. Kamu catat. Kamu lukis segitiga, kamu buat ni sama panjang. Dan nama dia segitiga sama sisi. Okay. Okay, tengok ni. Gambar yang mana menunjukkan segi empat? Okay, A, B, C, D. Mana segi empat? Segi empat ialah 4 sisi. Okay, good Ophelia. Yang orange tu. Polygon, dia tak kisah dia buat sengit macam ni ke. Dia tetap polygon. Cuma dia tak sekata. Okay, ini 4 sisi. Okay, ini jawapan dia. Pentagon adalah polygon dengan sisi 6. Betul atau salah? Salah. Salah ke betul? Salah. 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 Patut pentagon berapa sisi? 5. 5, right, good. 5. Salah jawapan dia. Berikut ialah contoh-contoh poligon kecuali, yang mana bukan poligon. Hexagon, oval. Segitiga, trapezium. Okay, jawapan dia oval. Oval ni bujur. Jadi dia bukan polygon. Polygon ialah, mana penerangan yang tepat? A, B, C. Mana penerangan polygon yang tepat? Yang kedua. A. Okay, yang pertama dia cakap A. yang pertama 3 dimensi. 3 dimensi bukan polygon 3D, 3D kan? 3D dia ialah geometri. Jadi kita kena pilih 2 dimensi. Okay, polygon hanyalah 2D. Tapi dia kata sekurang-kurangnya 3 sisi garis lurus. Faham? Dia 2D je. Kamu lukis bentuk dia saja, tak ada dia punya macam mana bentuk kat belakang tu, tak ada. Okay. Hasil tambah sudut pedalaman bagi satu segitiga ialah berapa darjah? Berapa ratus? 180. Alright, very good. 180.
Okay, cukup poligon, dah cukup bentuk. Yang lain kamu boleh baca sendiri. Cikgu akan send semua balik link ni. Maksudnya kamu jawab balik. Okay, kita masuk bulatan bulatan. Bulatan ni banyak juga yang kamu kena ingat. Bulatan. Misalkan soalan bulatan yang pertama. Apakah nama bahagian bulatan yang diwarnakan? Adakah dia luas bulatan, lengkuk, tembereng atau sektor minor? Apa jawapan dia? Ni. Apa ni? Satu kawasan ni. Tembereng. Keseluruhan. Masih cikgu tak dengar jawapan yang betul. Okay, ni kamu dah lama. Sektor minor. Okay, good. Sektor minor. Mesti kamu tak ingat semua ni. Okay, ulang cikgu ulang. O ni apa? O dalam bulatan ni apa? Jejari. Pusat bulatan. Pusat. Salin, kamu lukis bulatan ni, kamu tulis O ialah pusat atau center. Okay. Kemudian kamu lukis yang dekat gambar ni. Ini ialah bukan tembereng. Sektor minor. Okay. Minor ialah yang kecil. Yang banyak ni, yang warna putih ni semua, sektor major. M-A-J-O-R. Okay. Tengok yang soalan lain lagi. Okay. Apa ni? Berapakah panjang AD sekiranya panjang AB ialah 15 cm? Dia nak AD saja. Dia kata sama panjang. A sampai B 15. Apa nak buat? Bahagi berapa? Macam nak cari AD? 15 cm bahagi berapa? Bahagi 2. Bahagi 2. Okay. Bahagi 2. So jawapan dia ialah (15 bahagi 2). Berapa? (7.5). Okay, good. 7.5. Okay, sekarang O ialah pusat. OC. Apa dia OC? Kamu catat OC ialah jejari. OC jejari. Ini semua ni, keliling ni semua yang garisan ni ialah lilitan. Ini lilitan. Okay. Kemudian A, B, ini tembereng. Hitung lilitan bulatan yang mempunyai jejari 56 cm. Okay. Lilitan bulatan, apa rumus lilitan bulatan? 2 pi j kan? Sekejap cikgu buka ni. Soalan dia tadi. Hitung lilitan bulatan. Okay, lilitan bulatan. Okay, apa rumus lilitan bulatan? 2 pi j. Ini ingat. Okay.
Pi biasanya apa nilai pi? Pi, berapa nilai pi? Kamu dah belajar belum benda ni semua? Ni bab berapa ni dulu? Dah, tapi saya lupa. Tak ingat sudah? Ada siapa ingat? Pi? Ini kamu kena catat Ini penting pengiraan. Belum? Ya Allah. Catat Ini kamu catat lilitan bulatan. Ini rumus dia. 2 pi j. Pi dalam soalan biasa dia akan bagi 22/7. Okay. Soalan tadi dia cakap hitung lilitan bulatan yang mempunyai jejari 56. Dia bagi jejari. J tu jejari. J. Kali ni jejari. Jejari dia bagi 56 cm. So cari lilitan bulatan. So guna rumus ni. 2 pi j sama dengan 2 darab pi tadi ni. 22/7 darab j. Jejari 56. So ini dapat 8. Darab semua. Okay, macam mana dapat 8? 56 bahagi 7. Dapat 8. Sekarang 2 darab 22 darab 8. Okay, kira sekarang berapa jawapan dia? Okay, Ophelia very good. Dia dapat jawapan dia 352 cm. Faham? Dah. Okay. Boleh ke ni lilitan bulatan? Okay. Dah catat dalam buku? Dah salin ni? Dah. Okay. So bagus. Kita tengok soalan yang seterusnya. Sekejap. This one. This. Okay, tadi kamu dapat 352. Okay, dapat sama. Okay, soalan seterusnya. Okay. Ni pengiraan ni semua penting ni. Okay, kita sambung. Tadi lilitan, sekarang ialah luas. Okay, ni soalan tadi Soalan tadi ni. Okay. Luas bulatan. Okay, ni kamu kena salin Kamu tengok dulu cara dia. Luas bulatan, rumus dia tak sama dengan lilitan. Luas bulatan, rumus dia pi j kuasa 2 Mesti ada kuasa 2 sebab luas. Sekarang dia kata diberi luas bulatan ialah 616 cm persegi. Dia dah bagi jawapan. Luas bulatan ialah 616. Hitung diameter. Guna pi sama dengan 22/7. Sekarang pi j kuasa 2. Gantikan rumus. Dapat 616. Pi gantikan dengan 22/7.
darab J kuasa 2. Kita kena cari J dulu. Baru dapat cari diameter. Macam mana nak cari diameter? Diameter ialah 2 kali jari. Faham setakat ni? Oh, cepatnya kamu. Kejap. Setakat ni yang cikgu terangkan rumus diameter dengan soalan. Setakat ni faham ke langkah dia? Boleh faham ke setakat ni? Boleh. Okay. Kita teruskan. Dia kata diberi luas bulatan 616. Kita cari J dulu. So kita nak J sahaja. Yang lain pindah sebelah kanan. Pindah sebelah kanan dia jadi terbalik. Okay, 22 per 7 terbalikkan jadi 7 per 22. So kamu tekan kalkulator berapa 616 darab 7 per 22. Berapa jawapan dia? Okay, good, Ophelia. 196 cm. Sekejap, tak payah tulis lagi. Okay, ini J kuasa 2 J kuasa 2, 196. Yang lain dapat Okay. Sekarang kita tak nak J kuasa 2. Kita nak J sahaja. Untuk kita dapatkan J sahaja, kita kena hapuskan kuasa 2 ni dengan punca kuasa 2. Punca kuasa 2 kiri mesti punca kuasa 2 kanan. Di sini dah tinggal J. Okay, tekan kalkulator berapa punca kuasa 2 bagi 196. Okay, good. 14 cm. Setakat ni faham? Dah catat setakat ni? Bab ni paling banyak pengiraan. Bulatan paling banyak, paling complicated lah. Sudah? Okay. Cikgu sambung. Sekarang J yang kamu dapat ialah 14. Soalan dia tak nak jari pun, dia nak diameter. Jadi kamu buat macam ni. Jadi diameter bersamaan 2J 2J. Jadi 2 darab 14 cm. Okay, apa jawapan diameter? 28. 28. Okay, good. 28 cm. Catat semua ni. Salin soalan, salin rumus dan langkah dia. Dan cikgu akan ulang sekali lagi. Okay. Diberi luas bulatan ni, okay. Tulis nampak luas je, terus tulis rumus dia. Rumus dia pi j kuasa 2. Hitung diameter. Okay, diameter mesti 2 darab jari. Okay, kemudian nak guna pi sama dengan 22 per 7. Jadi luas bulatan sama dengan 606. Jadi, luas bulatan ialah pi j kuasa 2 sama dengan 616. Gantikan pi dengan 22 per 7 darab J kuasa 2. Kena cari J dulu.
Jadi 22/7. This one kamu pindah sebelah kanan. Bila pindah sebelah kanan, dia terbalik. Jadi 7/22. J kuasa 2. Okay. J kuasa 2 sama dengan 196. Tapi kita tak nak J kuasa 2, kita nak J sahaja. Jadi untuk hapuskan kuasa 2, kamu kena letak punca kuasa 2. Sini dia dah hapus sini. Bila kiri letak punca kuasa, kanan pun kena ikut. Tekan kalkulator, punca kuasa 2 bagi 196 ialah 14. Jadi diameter bukan 14. Diameter 2 kali jejari. Tadi jejari 2 darab 14 dapat 28 cm. Boleh faham? Boleh. Okay, good. Okay. Cikgu screenshot tu. Okay, kita sambung soalan yang seterusnya. Dulu. Window ke tab? Okay, yang ni kan soalan dia tadi. Jawapan dia tadi ialah 14. Betul ke 14? Kita tengok. Bukan 14. Apa tadi kamu dapat? 8. 28 betul kan? 14 jari kan? Sama tak jawapan dia tadi? Sama. Ya, sama. Okay. So, kita tengok. Sama. Sama. So betul. Okay, apa dia soalan ni? Okay, dalam rajah di sebelah, O ialah pusat bulatan. Apa-apa bulatan, O mesti pusat. Center. Kemudian dia cakap MNOP dan KNL ialah garis lurus. Diberi MN 8 cm, NP 18 cm. Hitung panjang NO. MN 8, NP 18. Jadi apa nama dia ni? Diameter ialah 18 tambah 8. 26. Jejari. So sini 13. Okay, cikgu screenshot. Sekejap. Faham tak soalan ni nak apa? Tak. Tak faham kan? Cikgu tunjuk soalan ni kira kebat lah cikgu rasa. Okay, macam ni. Bukan tolak ke cikgu? Memang kena tolak. Tapi ada nombor yang kena tolak. Mana dia punya tu? Ni cara dia. Okay, sekarang gambar ni kamu label kamu label apa yang dia cakap. MN, okay, 8. MN sini 8 cm. NP sini semua 18 cm. Okay. Jadi keseluruhan semua sekali ni ini ialah diameter. Diameter ataupun tulis D sahaja ialah 8 tambah 18. Sini 26
sentimeter. Betul ke? Okay. Faham? Faham. Okay, setakat ni faham dengan NO. Okay. Good. Kemudian kita tahu ini ialah diameter. Jadi jari dia dari O sampai P, jari ialah bahagi 2 kepada diameter. So 26 bahagi 2. Sini dapat 13. Sini 13 cm. Jadi atas pun sama 13 cm. MO 13 juga. Sekarang dia nak ni sahaja. Cikgu tukar colour. Dia nak panjang NO sahaja. Ini, sini. Ni dari sini sampai sini. Jadi berapa tolak berapa nak dapatkan NO? Berapa tolak berapa? Sini pun 13. NO sama dengan MO tolak MK. Okay, berapa? Berapa panjang MO? 13. Okay, bagus. 13 kan? Sini 13. Kamu tulis sini 13 cm. Tolak 8. Betul. Tolak 8 cm. So apa 5. jawapan NO? 5. cm. Okay, bagus. 5 cm. Okay, dapat? Dapat. Okay, good. Macam tak pernah belajar kamu ni. Dah belajar kan? Dah tapi lupa. Kita tak ingat. Okay. Tengok seterusnya. Sekejap. Tunggu. Yes. Okay, tadi kamu dapat 5 cm. Adakah betul? Okay, dapat sama semua? 5 cm. Itulah cara dia. Okay. Ini cikgu bagi masa 3 minit. Okay. Dia kata cari lilitan bulatan yang mempunyai J 12 cm. Kemudian kamu pakai pi sama dengan 22/7. Okay, rumus dia 2 pi J. Okay, cari sekarang. Cikgu bagi masa 3 minit. Bagi dalam perpuluhan 2 tempat perpuluhan bundakan. Tujuh, lima, empat, dua. Betul? Bundakan, cuba bundakan. 7, 5, 4, 3. Okay. Berapa orang dah dapat jawapan tapi jangan bagi jawapan, kamu angkat tangan sekarang. Okay, siapa dah dapat boleh angkat tangan, cikgu check dulu. Okay. Hirong, Angelina sudah juga. Okay.
kita check jawapan dia. Okay. When dah, siapa tadi? Sean ke? Dah. So jawapan yang kamu dapat, dapat tak semua? 75.43 cm. Siapa dapat sama angkat tangan? Siapa dapat sama dengan skrin? Okay, angkat tangan. Okay, very good. Ingat kamu dapat kalkulator, kamu kena bunda. Kamu wajib bundakan 2 tempat perpuluhan. Sekiranya kamu jawab 75.42 tanpa bundakan sebab nombor belakang dia 8, kamu dapat salah, tolak 1 markah. Apa soalan ni? Hitungkan panjang MS. Ini pakai teorem je. Teorem Pythagoras. Form 1 ke kamu belajar? Teorem Pythagoras dah belajar kan? Dah ke belum? Teorem Pythagoras. Dah, tapi macam biasa, lupa. Tak ingat juga. Okay, dia kata, ni tak penting ni semua ni, dia kata, dia nak panjang MS. Okay, sekarang yang penting dalam gambar ni 10 cm dengan 8 cm. Kemudian cikgu tanya kamu, OMS ni bentuk apa? Cikgu tanya kamu, OMS bentuk apa? Segi apa? Segitiga apa? Nampak tak petak ni? Segitiga apa? Bersudut tegak. Okay, jadi bila dekat luar bersudut tegak, dalam ni pun sama. Jadi bila nak cari MS, kamu guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras bermaksud 10 kuasa 2 ni tolak 8 kuasa 2. Cari yang tu dulu. Berapa kamu dapat? Yang besar. 36. Yang besar ni tolak yang kecil. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, kamu dapat 36. Jadi jawapan dia, kamu tekan punca kuasa 2, 36. Apa jawapan dia? Enam. 6 cm. Semua dapat 6 cm. Okay lah cikgu share macam mana nak buat. Besar juga ni. Kejap. This one. Okay. Okay, macam ni. Apa tadi? Dia bagi segitiga kan? Okay, segitiga bersudut tegak. Okay lah, anggaplah tegak. Okay, lepas tu ini sini. Dia nak MS. Sini O. Sini ialah 10 cm, sini ialah 8 cm. Kemudian kamu nak cari ni, kamu guna teorem Pythagoras. Jadi MS 10 kuasa 2, ini kuasa 2 MS kuasa 2, 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. So dia dapat sini, kamu dapat tadi 100 tolak 88, 64. Sini dapat 36. Ini MS kuasa 2. Di MS sahaja, macam nak cancelkan kuasa 2, letak punca kuasa kiri 1, punca kuasa kanan 1. Di sini dah tinggal MS. Ini habis. Sini tinggal 6 cm. So, jawapan dia 6 cm. Faham?
Faham. Salin. Salin ya, salin. Kamu benda macam ni tengok sekali imbas, bolehlah ingat. Kamu nanti malam dah lupa. Ya, salin ya. Ini ialah teorem Pythagoras. Maksudnya dia gabungkan soalan bulatan dengan soalan teorem. Jadi ini ialah bulatan dan penyelesaian dia guna kaedah teorem Pythagoras. Okey, salin. Siapa dah siap angkat tangan Dah siap salin. Okey, seorang Arshia. Oh, dah ramai dah dapat. Okey, good. Okey. Apa tadi jawapan kamu? 6 cm. Tengok betul tak 6 cm? Okey, betul 6 cm. Okey, cikgu bagi masa juga 2 minit sekarang. Hitung lilitan bulatan yang mempunyai jejari 7 cm. Okey, cuba sekarang guna 22/7. 2 pi j 2 darab 22/7. $44. Oh, bagus. Bagus. Siapa yang lain dah dapat ke? Dah dapat angkat tangan? 44. Macam mana kamu buat 44? Senang je. Lilitan 2 pi j kan? Jadi 2 darab 22/7 darab 7. Jawapan dia 22 darab 22 44. Tak payah tulis point-point ni. 44 cm. Okay, ni apa pula ni? Ajar menunjukkan sebuah bulatan berpusatkan O dengan jejari 17 cm. Kita ambil soalan ni. Bukan tu. Okay, dia cakap. Okay, dapat soalan ni. Label. Okay, label. Jejari 17 cm. Jejari bermaksud O hingga Q. Okay. Jejari bermaksud dari pusat sampai lilitan. Ini dikata 17. Diberi MQ. MQ sini pula. 9 cm. Cari panjang perentas PR. Yang nak kita tulis PR. PR, jadi kita kena cari sini dulu. Okay, jejari 17. Okay, jejari 17 bermaksud OR ialah jejari juga. Setuju tak? Ini 17. Betul? Ya. Okay. MQ 9. Sini 9. Dia nak yang ini sahaja. Okay, sekarang soalan cikgu. Berapakah OM? Cari OM dulu. OM. Cara cari OM, jejari ni semua tolak 9. Berapa dapat?
17 cm tolak 9 cm. Berapa kamu dapat? 8 cm. Sini 8 cm. Okay. 8 cm. So ini 8 cm. Ini ialah 8 cm. Faham ke ni? Setakat ni faham ke? Ya. Okay. Sekarang dia nak PR. Untuk dapatkan PR, kita guna ni dulu. Kita guna segi 4 ni, segitiga ni dulu. Kamu keluarkan segitiga ni, dia dapat okay, macam ni. Okay, keluarkan dia. Sini OMR. Sini 17 cm. Ini ialah 8 cm. Ini nak cari MR. Bila kita tahu MR, kita boleh tahu PR. Jadi berapa MR guna teorem Pythagoras tadi. MR kuasa 2. Okey, berapa kuasa 2 tolak berapa kuasa 2? 225. Apa dia punya sebelum tu? Apa dia punya langkah yang sebelum tu? 17 kuasa 2 Okey. tolak 8 kuasa 2. Okay, good. Di sini kamu dapat $225 kan? Ya, Okay. ya. 225. Sekarang kita nak MR sahaja. Jadi letakkan punca kuasa 2 kiri, punca kuasa 2 kanan. So 225 punca kuasa 2. Berapa cm? 15. Alright, good. Sini 15 cm. So MR 15 cm. Tapi dia nak PR. PR berapa? Darab 2 darab 2. 15 cm darab 2. 30 cm. Dapat semua? Ya. Berapa orang? Okey, kamu dah salin ke? Kamu salin dulu ni. Salin dia punya cara dia. Okay, yang dah siap boleh angkat tangan. Tiga orang. 6 orang. 7 orang. 8 orang. Semua ada 9 orang. Semua ada 11. Lagi 2 orang. Okay, good. Semua dah siap. Apa jawapan dia tadi? 30 kan? 30. Okay, dapat sama. Okay, ini kamu buat sendiri 3 minit. Luas bulatan pi j kuasa 2 ialah 75.46.
hitung lilitan bulatan. Cari J dulu. Okay, cuba buat ini. Ada soalan ke, sharing? Ataupun dah siap? Okay. Sudah siap? Yang angkat tangan dah siap kan? Cuba type jawapan kamu, cikgu nak check. Sama tak dengan jawapan cikgu? Okay, cuba type jawapan kamu. Apa jawapan dia? Oh good, Huirong. 30.8. Siapa dapat sama? 30.8. Berapa orang dapat 30.8? Siapa yang tak dapat buat? Angelina, okay good, 30.8. Siapa yang tak tahu nak buat macam mana? Okay. Okay, macam mana dapat 30.8 tu? Sini. Bukan soalan dia. Okay, lepas tu dia dah bagi luas bulatan. Luas bulatan, ini rumus dia, pi j kuasa 2. Lilitan 2 pi j. Kemudian hitung, okay, guna ni. Kita cari j dulu So kata pi j kuasa 2 75.46. Pi 22/7 darab j kuasa 2 sama dengan 75.46. Sekarang kita pindahkan 22/7 ke kanan, dia terbalik. Dia jadi 7/22. Sini 46 darab 7/22. So kamu dapat sini J kuasa 2 24.01. Tapi tak nak J kuasa 2, kita nak J sahaja. Tambah ni punca kuasa. J ialah 4.9 cm. Okay, setakat ni dapat J sama dengan 4.9 cm. Okay, good. Okay, step yang seterusnya, dengan bulatan yang sama, dia suruh cari lilitan pula. Jadi kita pakai 2 pi j. 2 pi j bermaksud 2 darab 22/7 darab j lah. J jari yang dah cari tadi. J ni. Guna kat sini. 4.9
9. So tekan kalkulator je. Dapat 30.8 sentimeter. Dapat? Ya betul. Okay. Sharing dapat, Arshia dapat 30.8 sentimeter. Ophelia. Okay, kita tengok betul ke tak? Okay, betul. 30.8. Okay dah, cukup bulatan. Cikgu akan send dalam tu. Dalam grup. Kita sambung topik yang selepas bulatan ini. Bentuk geometri 3D. 3 dimensi. Okay. Dia beritahu ni. Dia ada mempunyai satu tapak rata dan satu puncak. Apa jawapan dia? Piramid, kon, silinder, kubus. Piramid dan kon. Piramid dan kon. Okay. Satu tapak rata, satu puncak. Okay. Jawapan dia kon. Piramid. Piramid bukan. Kenapa piramid bukan? Satu tapak rata. Okay, piramid sisi dia pun rata kan? Tapi dia nak satu saja tapak rata. Jadi jawapan dia hanyalah kon sahaja. Faham? Faham. Ya, sebab kon dia punya body dia melengkung. Okay. Okay, apa ni? Pilih bentangan bagi bentuk geometri 3 dimensi berikut. Mana satu? A, B, C. Mana? A, B, C. B. Sangat ni B. 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 Okay, ini. Okay, senang je. Ni apa? Ini kamu kena pakai rumus. Luas permukaan kon. Tengok sini. Apa rumus dia? Jauh sangat. Bab 6 ke? Ni kamu kena dia masa ujian dia bagi. Kamu kena tengok dekat bahagian rumus dan guna rumus tu. Okay, soalan dia tadi. Luas permukaan kon. Ni, kamu guna contoh 4 ni. Apa rumus dia? Ni. Okay. Pi J kuasa 2 tambah pi J S. S yang mana satu S? Apa dia S? Ni. JS. Faham? Okay. Bila soalan tanya luas permukaan kon, bermaksud kamu guna rumus pi J kuasa 2, J je jari ni, J tambah pi J S. S ni yang melengkung. Boleh ke? Jadi tak bagi gambar. Okey, soalan seterusnya, apakah nama bentuk geometri ini? Piramid. Piramid? Ini ada dalam silibus ke? Tetrahedron? Piramid. Piramid.
Tahu kenapa dia bagi nama ni. Okay, ini seterusnya. Okay, ini nama dia prisma segitiga. Pilih bentangan dia. Okay, yang mana? A, B, C. Kan tadi? Ni. Mana satu? A, C. B, C. 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 Okay, jawapan dia ialah C. Tak acik ni dia bagi warna yang sama. Okay, C. Okay, pilih bentangan bagi bentuk geometri. Okay, first, apa nama bentuk ni? Kon. Kon Kon. Kon. Kamu jangan salah bentuk. A, B, C. Mana jawapan dia? A. A. Okay, bagus. Okay, soalan cikgu. Okay, jawapan dia A kan? Okay, soalan cikgu. Apakah nama bagi bentangan B? Silinder. Alright, good. Ini silinder. Okay, yang bawah ni, kuning ni apa? Piramid. Piramid segi 4. Piramid tapak segi 4. Okay, good. So, sini kon. Ini ialah silinder. Ini piramid tapak segi 4. Jawapan dia A. Ini dia tanya luas permukaan kubus. Jadi kamu tengoklah mana kubus. Ini bukan Piramid. kubus ke? Kubus ni. Luas permukaan kubus segi 4 tu darab dengan 6. 2 darab 2, 4. 4 darab 6, 24. Jawapannya 24. Nanti cikgu bagi balik soalan ni kamu kira sendiri. Luas permukaan sfera. Okey, apa rumus luas permukaan sfera? 4 pi j kuasa 2. Ini rumus semua dah ada. Semua dia bagi nanti. Apa dia tanya ni? Kubus ada berapa sisi? Berapa sisi? Ke berapa permukaan? Soalan dia macam ni. Apa jawapan dia? 6. 4, 6. Berapa sisi? 12. 12 sisi. Kubus. Kubus ialah kotak tu kan? Mana kotak dia? Ni. Mana dia dapat 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak juga. 12. Mana datang 12? Okey. Berikut ialah bentuk-bentuk geometri 3 dimensi kecuali yang mana? Sfera, piramid, bulatan, kubus. Bulatan. Bulatan. Yang mana bukan 3D? Yang mana 2D je? Bulatan. Okay, jawapan dia bulatan. Sfera 3D. Kamu boleh nampak bentuk kat dalam tu. Piramid pun 3D. Kubus kotak 3D. Bulatan 2 dimensi. Okay, dalam gambar model rumah dia ada 2 jenis pepejal. Apakah pepejal di bawah? Ini nama apa? Bawah ni, bentuk apa? Kubus. No. Salah. Kuboid Okay, kuboid. Atas bentuk apa? Piramid. Alright. Tengok ni apa dia jawab? Piramid dan kuboid. Piramid atas, kuboid bawah. Apa nama pepejal isi padu ini? Hemisfera. Dia ada nama spesifik dia. Hemisfera. Tak dapat Kuboid. kan? Hemisfera. Apa? Hemisfera. Apa ni? What is this? Hemisfera. Sfera dia bulat tapi dia dah potong separuh. Hemisfera. Okay.
Inilah hemisfera. Catat, kamu lukis dalam buku kamu. Kamu buat bulatan yang tinggal, sfera yang tinggal separuh ni. Lepas tu nama dia hemisfera. Ni apa dia? Silinder. 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 Okay. Apakah sifat geometri ini? Ada berapa permukaan rata? Ada berapa permukaan melengkung? Okey, permukaan rata ada berapa? 2. Dua, Dua. atas bawah. Melengkung ada berapa? 1. Satu. Apa yang dia bagi ni? Jadi jawapan dia, mana yang sesuai? 2 tapak rata dan 1 sisi Melengkung. melengkung. Dia tertinggal lagi 1. Dia kan ada 2. Yang mana tidak benar? Okay, jawapan dia apa? A, B, C, D. Kamu baca betul-betul. Baca dulu betul-betul, kemudian pilih. Yang mana tidak benar? A, B, C, D. C. Okay. Tengok. Ini jawapan dia C, betul? Piramid dia ada, sepatutnya ada berapa permukaan rata piramid? 4 tu 5. salah. Sebenarnya 5. Pilih bentangan. Ini piramid. Senang sangat ni. Kamu pejam mata kamu dapat dah. Kiri ke kanan? Kanan. 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 Okey. Itu jawapan dia. Okey, ni last one. Apa ni? Apa nama pepejal ini? Mana satu? A. A. Apa nama pepejal berikut? D. Piramid segi 4. Apa ni? Apa ni? Piramid segi 4. Piramid segi 4. Okey, itu setakat ni cikgu bagi tips untuk tadi pola dan jujukan, poligon, bulatan, bentuk geometri 3D. Yang graf fungsi, sebab kita baru belajar, kamu cek balik yang itu, apakah yang penting dalam tu. Okey, kemudian untuk ujian minggu depan, matematik hari apa? Rabu ke? Hari apa, Mat? Rabu. Rabu kan? Jam berapa? 11 pagi hingga 12 pagi. 12.30 pagi. 12.30 tengah hari. Petang pagi. Petang, tengah hari. Tengah hari. Jadi masa 11 dia pagi hingga 12.30 tengah hari, 1 jam 30 minit. Kamu start pukul 11, kamu habis 12.30. Tapi kamu boleh hantar sebelum jam 6. Hari yang sama, hari Rabu. Faham ke yang itu? Faham. Okay, mula-mula cikgu kelas kamu akan post soalan dalam grup. Lepas tu kamu buka soalan tu, kamu jawab pakai kertas kajang atau pakai buku tulis.
Okay, kamu jawab semua. Okay, bila objektif kamu tulis je lah satu apa jawapan dia. Tak payah, kamu tak payah salin pun. Satu apa A, dua B. Okay, dah siap objektif. Jawab pula bahagian B. Okay, sambung soalan nombor 5. Contoh, isi tempat kosong. Apakah bentangan ini? Contohnya silinder. Terus tulis jawapan. Okay, terus tulis jawapan sahaja. Kemudian sambung bahagian C. Bahagian C mesti ada jalan pengiraan. Contoh 2 darab 5, terus tulis 2 cm darab 5 cm contoh. Kamu dah salin semua jawapan tu, kamu tulis nama dekat kertas kamu, jawab nama kelas. Kan lepas tu kamu ambil gambar. Dah siap semua, kamu hantar kat siapa? Cikgu kelas ke cikgu? Cikgu. Cikgu matematik. Mesti sebelum jam 6. Katakan hari tu tak ada line. Itu bolehlah terima, cikgu terima. Tapi bila kamu dah dapat tu semua soalan hari Rabu, kamu jawab je terus. Siapkan terus 1 jam 30 minit. Hantar terus pakai pen, kamu pakai pen lagi jelas cikgu nampak. Tak kisahlah kamu salah tulis ke, kamu boleh ni je potong je jawapan tu ataupun pakai correction tape. Okay, boleh semua? Boleh. Boleh. Okay, jadi untuk minggu ni kamu prepare, kamu study betul-betul bab yang cikgu dah bagi, bab 1 hingga 8, tapi cikgu fokus yang penting bahagian B dengan C. Markah mesti tinggi. Bahagian A, B, C je tak apa. B dengan C mesti score. So ni semua nanti ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu bagi semua dalam grup. Okay, ni assign homework ni. Lepas tu kamu jawablah sebanyak mana, banyak kali kamu nak sampai kamu rasa macam kamu tengok je kamu dah tahu jawapan dia apa. Nanti bila kamu dah biasa macam tu, masa exam kamu dah tahu dah macam nak buat macam ni. Kamu nampak soalan je, tahu dah sampai mana satu jawapan dia. Okay, ni bulatan pun sama. Ini cikgu akan bahagi nanti. Inilah geometri. Graf fungsi. Graf fungsi tak ada lukis graf. Dia hanya kamu jawab soalan je. Okay, cikgu dah tengok. Ini pun sama. Okay. Sekarang ni ada soalan lagi? Semua faham? Tiada. Boleh semua? Boleh. Okay. Semua dapat. So kita cikgu akan post semua ni tips dalam WhatsApp semua. Okay. Okay, thank you semua. Okay, thank you cikgu. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Bye cikgu.